Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua, insya-Allah. Hadirin dihormati, pertama sekali saya ni daripada hospital. Jadi dah on the way, bukan on the way, dah sampai kat hospital, kat parking tu Abang Zamri message, hantar gambar. Allah, teringat tengah hari ni ada janji di sini. Jadi mana hak ada kat badan ni, yang tu je lah. Saya jarang pakai kemeja lengan pendek ni, tapi sebab nak pergi hospital tadi, kecil manis saya baca sampai 22. Tak tahulah tinggi ke rendah tu. Tapi saya tengok tuan-tuan ni macam jerebu. Tu tanda dia lah. Tanda bacaan tu tak berapa elok. Kebas, lepas tu kencing pun kerap. Bukan kencing orang, tapi ulang alik ke toilet tu dia kerap. Baru ni saya pergi Ipoh 6 kali berhenti untuk buang air kecil. Jadi dalam perjalanan lebih kurang 2 jam tu, sampai 6 kali tu, Allah sajalah yang tahu. Jadi bulan lepas, bulan 6, saya ada kuliah di beberapa tempat di Masjid Surau, kuliah maghrib ni lah. Saya rasa 3 ke 4 masjid. Tengah sembahyang isyak saya keluar. Sebab kalau tak keluar lagi, kapek tu dia kena kencing saya, kena kencing saya. Jadi dia punya mengejut mai tu lain, dia bukan rasa macam kita tahan kencing tu. Dia immediately dia rasa. Jadi orang yang kencing manis tu dia ada pengalaman tu lah. Jadi saya sebut sikit ni. Saya mohon doa tuan-tuan yang soleh-solehah ni, mudah-mudahan berkat doa tuan-tuan yang Allah bagi kesembuhan balik, insya-Allah. Jadi hadirin dihormati sekalian, jadi pada tengah hari ini, seperti mana yang saya berjanji dengan jawatan kuasa, untuk cakap berkenaan dengan tanggungjawab dan nafkah kepada keluarga. Kepada keluarga, tanggungjawab agama yang agama pikulkan kepada suami maupun isteri, ayah maupun ibu. Jadi pengalaman saya lah, belasan tahun di lapangan ini, jadi saya boleh katakan ramai yang ambil ringan bab tanggungjawab ini, baik suami, baik isteri, baik ayah, baik ibu, kerana sebahagian besarnya melibatkan kes di mahkamah. Bila kes di mahkamah, maka pengalaman saya lah yang duduk di lapangan ni melihatkan tidak pelik kenapa Allah datangkan keluarga yang broken, yang bermasalah. Dan bila lahir anak-anak ni keluar, dan mereka ni keluar dalam masyarakat, mereka juga ada sedikit problem. Ini ada kajian, tuan-tuan boleh baca JKM, Jawatan Kebajikan Masyarakat, ada buat saya pernah dengar talk dan tulisan yang berkait dengan masalah remaja yang sebahagiannya datang daripada keluarga yang bermasalah. Antaranya adalah apabila mereka yang diberi tanggungjawab, ayah itu terutamanya, tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik, maka kesannya demikian. Hadirin yang dihormati sekalian, pertama sekali untuk rujukan kita bersama, surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ni ayat yang basic. Sebelum kita datangkan ayat-ayat yang lain, kepada kita yang walaupun ada mungkin, saya tak tahu, depan saya ni ada yang tak kahwin, tapi kita ada keluarga yang diketuai oleh ibu dan ayah kita. Tapi walaupun hari ni ada yang bujang di kalangan kita, mungkin lah, tapi esok-esok kita tak tahu. Tapi tengok gaya muka ni, sebahagian besar ni ayah orang, mak orang ni, tengok gaya tu lah. Jadi asasnya dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah kata, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim
Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati, kalau ayat tu saya baca salah, tolong betulkan saya sebab macam saya sebut tadi, saya datang daripada hospital, jadi apa yang ada kat badan saya lah. Jadi bila saya nak tengok handphone lama-lama, mata saya pun tak apa nak clear. Itu kesan pada kecil manis tadi. Jadi kalau yang saya baca ada yang semak tu boleh betulkan kalau ada salah. Hadirin yang dihormati sekalian, Allah kata, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengendosan. Apa dia yang Allah endoskan? Allah kata lelaki pelindung kepada perempuan, iaitu dalam konteks tafsirnya suami pelindung kepada isterinya. Allah sebut pelindung. Qawwam, dia melindungi. Dia seorang ayah, dia melindungi anak dia. Dia seorang suami, dia melindungi isteri dia. Allah tak sebut An-Nisa, perempuan ni melindungi suami dia. Allah sebut lelaki melindungi perempuan, iaitu suami melindungi isterinya. Allah yang sebut. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ayat berikutnya Allah kata apa? Yang masing-masing ni ada kelebihan yang Allah bagi. Perempuan ada kelebihannya dan perempuan ada kelebihan dia. Sayang macam mana pun kat isteri tu, mengandung ni kerja dia apa? Sayang macam mana pun kat isteri tu, pukul 3-4 pagi, anak, baby nak menyusu, ada dekat mak dia, tak ada kat ayah benda tu. Contoh. Tapi dalam bab nafkah, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan ayat berikutnya, perkataan berikutnya Allah kata apa? Bab nafkah, Allah tanggungkan atas suami dia, atas ayah kepada anak-anak ni. Maka, masa saya belajar dulu lah, almarhum guru kami, Datuk Dr. Harundin boleh sebut, para suami, para ayah, para suami dan ayah yang culas dan berkira dalam bab nafkah kepada isterinya dan kepada anaknya. Secara langsungnya, bukan tak langsung, secara langsungnya, dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ayat ni ayat Allah. Yang suruh ni Allah. Bila dia tak laksanakan, dia memerangi siapa? Allah yang menyuruh itu. Hadirin yang dihormati sekalian. Maka dalam keadaan ini, pertama untuk kita faham, ayah ataupun suami yang Allah sebut dalam surah An-Nisa 34 tadi, Allah sebut dia nak lindungi, Allah suruh dia lindungi, suami ni melindungi isteri dia. Para suami ni melindungi isterinya, para ayah ni melindungi anak dia. Ada orang tanya, nak lindung apa? Dia soal. Nak lindung apa? Ya, kalau kita baca ayat tu Allah suruh lindungnya, tapi nak lindung apa? Apa lindungnya? Nak lindung apa? Jawapan itu antaranya ada dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah spesifikkan. Dan ayat ini juga masyhur, kita selalu dengar, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum, kau jaga diri kau. Allah merujuk kepada lelaki, wa ahlikum, dan ahli keluarga kau, isteri dan anak-anak. Nak jaga diri, jagalah diri kau dan anak isteri kau. Nak jaga apa? Nara, daripada neraka. Apa yang boleh membawakan kau dan keluarga kau ke neraka? Beban yang kena pikul tu siapa? Suami dan ayah. Allah sebut macam tu. Relate kait ayat dia tadi tu. An-Nisa 34, At-Tahrim ayat 6. Maka saya yang menjadi suami dan ayah, tuan-tuan yang menjadi suami dan ayah juga, ingatlah amanah Allah kepada kita. Yang kita namanya suami orang, ayah orang ni, asasnya nak memelihara isteri dan anak kita daripada bakaran neraka, seksaan neraka itu, yang memikulnya ada pada kita lelaki ni. Berat, besar tanggungjawab. Kalau seorang isteri pun dah rasa berat, bayangkan kalau lebih lagi. Kalau rasa sanggup nak pikul tanggungjawab yang besar tu, silakanlah. Tapi kalau rasa hak ada tu pun tak tahu nak jawab macam mana depan Allah nanti, maka kita ada jawapan yang tersendiri dalam hal ni. Tapi nak selamatkan isteri dan anak kita daripada bakaran neraka, tanggungjawab kita. Maka jika, ni saya ingat lagi almarhum sebut dulu, Dr. Harundin ni guru kami dalam bab undang-undang keluarga, dan beliau PhD dalam ahwal syasiah, memang undang-undang keluarga, almarhum. Jadi
Kalaulah, saya ingat ayat ni, kalaulah setiap bapa, setiap suami main peranan yang betul macam agama suruh, apa yang kena selamatkan, yang kena menyelamatkan isteri dan anaknya daripada neraka? Antaranya, jangan tinggal solat. Sebab kalau tak solat, dalam neraka. Dalil Al-Quran banyak, tuan-tuan boleh cari. Hadis pun ada. Isteri dan anak-anak, aurat jaga baik-baik. Tutup, pelihara aurat. Yang suruh tutup aurat ni Allah. Dalil dalam surah An-Nur ada. Nabi SAW pun ada sebut, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kalau tak jaga aurat ni, mati dalam keadaan demikian. Nabi SAW sebut, hadis sahih riwayat Imam Muslim, sinfatun min ahli nar, 2 orang antara yang akan masuk neraka ni, kata Nabi SAW. Satu, pemimpin yang jahat, pemimpin yang tipu rakyat, pemimpin yang buat zalim ke rakyat ni. Satu. Yang keduanya, kasiyatun ariyatun mumilatun, satu orang perempuan yang pakai, tapi macam tak pakai. Pakai, tapi jarang dan ketat. Daripada bahu sehingga ke lututnya, itu bahagian yang perlu diluruskan, dilonggarkan. Tidak menampakkan bentuk. Perempuan yang demikian, jika dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat untuk mematuhi perintah Allah, Nabi SAW kata hadis sahih, ini sifat ahli neraka. Bukan kita nak hukum orang pergi neraka, tidak. Tapi, jalan itu ditunjuk oleh Nabi SAW. Jika tak pelihara, maka sifat itu sifat neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan Google lah. Tuan-tuan kan cerdik pandai. Betul ke pemangkuk ni kata, mana pandai nak bagi orang pergi neraka pula ni? Tak. Tuan-tuan boleh pangkah, boleh cantah terus kalau benda tu fake ataupun rekaan. Jadi hadirin dihormati sekalian, maka kalau tuan-tuan jumpa ada hadis tu, ikut je lah. Bukan saya kata tu hadis yang disebut oleh kekasih Allah Nabi SAW. Maka suami dan ayah ni, dia tahu tanggungjawab nak pastikan isteri dan anaknya selamat dari neraka. Solat jangan tinggal, aurat jaga baik-baik isteri dan anak dia. Maka dia kata, aku bersemayang tahu pun nak betul lagi ayah ni. Aku bersemayang tahu pun nak betul lagi suami ni. Inilah hikmah orang yang kahwin. Maka takkan dia nak suruh isteri dan anaknya solat dalam keadaan dia tak solat. Maka hikmahnya, dia juga akan membetulkan dirinya. Di samping dalam masa yang sama, dia membetulkan keluarganya. Kerana tanggungjawab tu ada pada bahu kita semua, baik suami, baik ayah kepada anak, dan suami kepada isteri, yang menjadi tanggungjawab. Allah yang pikulkan tanggungjawab tu untuk kita yang memelihara dan menyelamatkan mereka daripada bakaran neraka. Saya ingat yang saya sebut tadi, almarhum Datuk Dr. Orang dia sebut, kalaulah setiap suami, setiap ayah main peranan ni, masing-masing main peranan ni dengan baik. Jangan duk mengata korang, jangan duk mengumpat korang ni semua sifat ahli neraka. Dia ingatkan betul-betul batasan neraka syurga itu. Bila anak dan isteri ni keluar daripada rumahnya, dia tahu dan dia ingat batasan akhlak dan hukum itu. InsyaAllah, bila setiap keluarga main peranan ini, keluar dalam masyarakat, setiap keluarga yang dah main peranan ni, maka masyarakat di luar sana, masyarakat yang baik-baik. Sebab masing-masing dah diingatkan batasan itu. Yang ada kesannya pahala dosa, syurga neraka. Maka akan lahirnya masyarakat di luar, masyarakat yang baik-baik. Kita yakinlah polis pun relax dekat luar sana. Penguatkuasa yang benteras jenayah ni pun akan relax. Sebab lahirnya masyarakat dan orang Islam yang baik orangnya dan jaga akhlak dan patuh apa yang agama suruh. Automatik dia akan jadi orang yang baik. Bermula daripada keluarga tadi tu. Hadirin yang dihormati sekalian. Maka dalil yang pertama berkenaan dengan tanggungjawab ni adalah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Allah sebut, wa bima anfaqu min amwalihim, dan bagilah nafkah daripada harta yang kamu ada ni kepada isteri dan kepada anak kamu. So asas tanggungjawab Allah suruh bagi nafkah ni, jangan lokek, jangan berkira, jangan culas bab nafkah kepada isteri dan kepada anak. Asas itu ayat Quran dia. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam ayat yang kita baca tadi itu juga, kalau tuan-tuan ada masa nanti tuan-tuan boleh tengok, Allah ada mendetailkan di situ, kalau kamu nak kenal perempuan yang soleh, adalah mereka yang taat kepada perintah Allah. Ayat berikutnya. Surah yang sama, ayat yang sama, seterusnya Allah kata apa? Nak kenal perempuan yang baik ni, pertama sekali ciri dia macam mana? Perempuan tu taat perintah Allah. Allah yang sebut. Dia jaga perintah Allah. Perempuan yang taat perintah Allah. Perempuan-perempuan yang soleh, pertama sekali, dia taat perintah Allah. Bila Allah perintah suruh semayang, dia semayang. Allah perintah suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Baru ni agak viral sekejap. Antara perempuan yang tak semayang tiba pakai tudung, dan yang pakai tudung tapi tak semayang. Kan sekejap baru ni kan, duk riuh. Ada yang bela yang ni, ada yang bela yang tu. Dua-dua tu suruhan Allah. Kesimpulan mudahnya, dua-dua tu Allah suruh. Pasal apa nak kena pilih yang tu? Pasal apa nak kena memilih antara satu tu yang tinggal dan satu tu buat? Tak ada jawapannya. Kerana Allah kata di sini, surah An-Nisa 34, nak kenal perempuan tu yang baik adalah perempuan yang dia taat perintah Allah. Solat itu perintah Allah. Tutup aurat juga perintah Allah.
Perempuan boleh tengok dalam surah An-Nur, antaranya ada Allah menceritakan tentang aurat yang Allah suruh kepada isteri Nabi, isteri orang beriman, untuk menutup batasan daripada aurat yang ada pada seorang perempuan itu. Maka kata Allah lagi, dan perempuan ini yang baik ini, yang bagus ini, kata Allah, dia mentaati, dia menjaga dirinya ketika suaminya tiada dengannya. Suami dia pergi kerja, dia tak buat benda-benda yang tak baik. Suami dia izinkan dia pergi kerja, dia tidak mengambil kesempatan atas dia berada di luar itu untuk melakukan penderakaan. Dia jadi satu orang perempuan yang baik walaupun tiada suami dengannya ketika itu, kata Allah. Dan yang demikian itu juga perempuan-perempuan yang kamu bimbang, kamu khawatir takut dia berlaku nusyus, takut kamu bimbang takut dia berlaku derhaka. Perempuan yang sebut perkataan nusyus, nun, shin, waw, zai, itu nusyus, maknanya derhaka. Derhaka ni hanya mahkamah saja yang boleh sahkan dia perempuan nusyus. Suami boleh kata, tapi kesan kepada nusyus tu hanya mahkamah yang boleh mengesahkan satu orang perempuan tu nusyus. Sebab ramai orang kata, isteri saya nusyus, sekadar kata. Tapi pada kesannya, hanya mahkamah yang boleh mengesahkan Seksyen 61 dalam Undang-Undang Keluarga Islam atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Yang boleh mengesahkan perempuan nusyus hanyalah mahkamah setelah suaminya itu membawa kepada muka pengadilan, mahkamah siasat, betul perempuan ni ada melakukan penderakaan kepada suaminya dengan rukun dan syarat yang dikenaki, maka barulah perempuan itu dikatakan perempuan nusyus. Kesan perempuan nusyus ni apa? Satu saja, dia tak layak dapat nafkah. Perempuan yang disabitkan nusyus, satu je dia tak dapat apa dia? Nafkah. Dalam tempoh itu je. Dalam tempoh tu je. Katalah mahkamah kata perempuan ni nusyus, isteri kamu nusyus 1 bulan 1 2022 sampai 1 bulan 2 2022. Sebulan tu je nusyus. So sebulan tu je tak layak dapat nafkah. Lain pada tempoh tu dia layak dapat nafkah. Tapi ada orang tanya macam mana anak dia kalau dia bercerai. Tetap ada hak, tak kena mengena. Ada orang bimbang kalau dia nusyus, kalau dia berpisah anak dia tak layak dapat. Asasnya tak ambil kira sangat pun. Harta sepencarian, kalau orang menceraikan dia berebut harta sepencarian, tak ada kesan apa-apa, tak kena mengena. Ini hanya satu saja kesannya, itu nafkah kepada dia. Dalam tempoh dia disabitkan nusyus. So, banyak suami dia kata isteri nusyus, isteri derhaka. Dia boleh kata. Tapi kesan perundangannya hanya dia boleh bawa kepada mahkamah untuk sahkan. Dan kesan dia satu je. Kalau orang perempuan dia nusyus, dia satu je dia tak dapat, iaitu nafkah. Hadirin yang dihormati, Allah SWT bagi guide, bagi panduan. Maka perempuan yang nusyus ni, kalau kamu bimbang, kamu takut dia menjadi perempuan yang derhaka, pertama, Allah suruh nasihat dia. Cakap baik-baik. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Nasihat dia. Nasihat dia. Ada tak kita kata, saya nak nasihat pun, saya kata saya pun tak pernah betul. Gelong lagi, takut isi pun mentah-mentah je tolak nasihat tu nanti. Maka gunakanlah orang yang tuan-tuan yakin dia boleh hormat. Mak ayah dia, mertua tuan-tuan lah. Atau siapa yang mungkin abang dia ke kakak dia yang mungkin dia respect. Untuk tolong nasihat. Yang kedua, kalau tak lut juga orang kata, tak berubah juga atas nasihat itu. Maka kata Allah SWT, asingkan tempat tidur. Ada orang perempuan yang saya jumpa, pengalaman kita, dia kata, lagi seronok asing tempat tidur. Dia jawab, lagi seronok dia kata. Lagi seronok. Bila lagi seronok, asing tempat tidur pun tak lut juga. Maka Allah kata, pukullah mereka. Pukul ni bukan pukul dengan kayu balak, tuan-tuan. Pukul ni pukul yang mendidik. Takdib. Takdib ni pukul yang mendidik. Para ulama detailkan antaranya apa? Ambil helaian kain. Kalau kita ni mudah macam ni lah. Kain batik ke, kain plekat ke. Pukul pula di bahagian belakang badannya, punggung dan ke bawah. Ni bagi tang muka, lebam. Bagi kat perut, terajang macam berlawan dengan sesama lelaki. Bukan, itu bukan. Masa sayang, bukan main lagi. Bila musuh ni, bila bergaduh ni, habis segala binatang kena samak disebutnya. Jadi, panduan itu Allah ajar. Jadi, perempuan yang sudah melalui proses ini, dah dinasihat, dah diasing tempat tidur, dah dipukul yang mendidik. Tak ada kesan apa-apa. Dia tak meninggalkan parut apa-apa. Kalaulah dah lalui benda ni, dia tetap juga tak berubah pada attitude dia, pada akhlak yang suami tu nak. Barulah perempuan itu dihukum sebagai perempuan yang nusyus atau penderhaka. Maka perempuan yang derhaka ni, jika mati dalam keadaan demikian dia tak sempat bertaubat, maka tempatnya adalah
neraka. Bukan kita nak hukum, tapi itulah tanggungjawab dalam perkahwinan. Tanggungjawab dalam perkahwinan. Kalau dia rasa dia tak kuat untuk jadi seorang perempuan yang boleh taat kepada suami dia boleh bayar tebus talak kepada suaminya untuk dia berpisah. Dia bayar, pulangkan balik mahar, pulangkan balik mas kahwin, ataupun bayar satu amount kepada suaminya. Salah satu bentuk cerai dalam Islam, dia bayar tebus talak. Dia menebuskan talak itu dengan bayar kepada suaminya kerana dia tak sanggup untuk meneruskan perkahwinan itu. Kalau dia teruskan juga, dia berdosa. Dia tak boleh nak taat. Sebab apa dia nak teruskan perkahwinan itu? Banyak juga saya jumpa pengalaman saya, perempuan ni bila Allah uji dia, pangkat besar sikit. Tak semualah, sebahagian itu. Kedudukannya tinggi sikit, gajinya besar sikit daripada suami. Banyak benda dia dah ada dan banyak benda yang dah selesai dalam hidup dia. Saya pernah dengar satu perkataan ni, dia kata, sebab kat pejabat dia head of department. Anak buah ramai. Berpuluh orang. Dia ketua department itu. Dia kata dia tak sanggup. Penat dia kata balik rumah. Nak kena dengar suami yang SPM tak lulus tu. Dia sebut, kita dengar pun, ya Allah. Masa nak nikah tu tak fikirlah SPM lelaki dia tu. Kan? Ada anak 3-4 orang lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak pernah ingat. Tapi ada anak lah 3-4 orang. Masa buat anak tu tak fikirlah yang lelaki ni SPM tak lulus tu. Tapi bila dia dah berada di satu keadaan kerjaya yang agak okey, pendapatan yang agak okey, banyak benda yang dia selesai dalam hidupnya, dah settle down orang kata, itu antara ujian. Dan banyak keadaan saya jumpa cerai dengan bayar balik ni, isteri bayar kepada lelaki ni, banyak yang kes itu. Walaupun tak semua, tapi kebanyakan yang lagu tu. Maka berdoa banyaklah supaya Allah pelihara keadaan ni. Jadi salah satu poin ni adalah, apabila perempuan tu dia kata kalau dia teruskan juga perkahwinan, dia berdosa. Dia tak boleh nak taat. Dia berdosa je nanti. Maka salah satunya adalah Islam membenarkan dengan tebus talak ataupun diistilahkan sebagai khulu'. Ada pernah berlaku zaman Nabi SAW. Tapi cerita yang panjang, tapi poinnya ada asas kepada perkara itu. Hadirin yang dihormati sekalian. Yang berikutnya surah Al-Baqarah 233. Tadi surah An-Nisa 34. Yang ni surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yuridna auladahunna haulaini kamilaini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 233, ibu ni antara tanggungjawab dia apa? Allah suruh bagi nyusu badan. Ada perempuan yang memang Allah takdirkan tak ada susu badan. Tak banyak susu badan. Ada orang yang Allah lebihkan susu badan tu. Tapi Allah mention kat sini, penyempurnaan susuan tu adalah selama 2 tahun. Kalau mampu, 2 tahun, iaitu 24 bulan. 2 tahun. Tonton balik nanti, tuan-tuan search lah Google, ada kajian saintis berkenaan dengan susu ibu yang boleh dibagi sampai umur anak tu 2 tahun. Allahu Akbar. Apa Allah mention tu, bila ada kajian sains, kita baca balik, Allahu Akbar. Mesti ada hidden, ada yang tersembunyi di sebalik apa benda yang Allah mention tu. Termasuklah, kenapa kalau yang mampu ni bagilah susu badan tu sampai 2 tahun. Lebih tu cerita lain. Tapi Allah sebut macam tu. Dalam hukumnya ada segi saintifik pun saya pernah baca penemuan-penemuan berkaitan dengan kemampuan ibu yang boleh bagi sampai peringkat umur tu, kekuatan pada body dan tahan daya anak yang sedang membesar tu. Itu dari segi kajiannya. Tapi tuan-tuan boleh baca tu. Tapi bila Allah sebut ni, mesti ada hikmahnya. Tapi dalam konteks ni, Allah kata, liman arada an yutimmar ar-rada'ah wa ala mauludin lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Untuk mak ni menyusu, untuk ayahnya Allah suruh apa? Allah suruh tanggung makan minum dan pakaian. Bak susu, okey, mak ni penat lelah. Penatlah nak kena ada pantang larangnya dalam pantang tu. Yang tak boleh makan macam-macamnya, sebab macam-macam lah sebab salin itu. Dalam tempoh tu pula duk kena bertahan badan ni nak menyusu kepada bayi ataupun anak yang sedang membesar tadi tu. Tapi bapaknya Allah sebut apa? Bak makan minum, bak pakaian, tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Allah sebut Al-Baqarah 233. Maka menyediakan pakaian dan makan minum ni asasnya daripada Al-Quran ni, dan disebut oleh Nabi SAW, dan ada penghuraian dia asasnya dalam Undang-Undang Seksyen 73 yang nama Undang-Undang Keluarga Islam ni, dia ada 5 tanggungjawab ayah. Ni dalam Undang-Undang sebut, dan dalam hadis pun dia sebut. Pertama, pakaian. Kalau tak ada pakaian, takkan budak tu tak ada apa-apa, nak bogel. Tempat tinggal, tempat berteduh, hujan panas, makan minum, perubatan dan pendidikan. 5 ni asas kepada tanggungjawab ayah dan tanggungjawab suami
kepada isteri dan ayah kepada anak. Dalam undang-undang ada. Undang-undang tu ambil daripada apa yang ada dalam Quran dan daripada hadis. Diundang-undangkan. Jika tak bayar, endingnya bapa tu boleh dipenjarakan. Harta bapa tu boleh disita dalam undang-undang negara kita. Boleh dibekukan, di-freeze-kan akaunnya. Sampai macam tu. Jadi nak sebutnya apa, tuan, bukan nak sampai ke peringkat itu. Tapi nak tunjukkan kata bahawa undang-undang yang ada dalam negara kita ni, kalaulah yang berkira dalam bab ni dan kalau dapat pasangan dan anak dan isteri yang faham undang-undang, dia boleh bertindak sampai ke macam tu sekalipun. Tak, kita pun tak maulah sampai akaun ayah kena freeze, bapa tu dipenjara, disita harta. Kita tak mau semikian, tak perlu pun. Tapi nak sebutnya undang-undang tu boleh sampai ke situ. Tapi asasnya dalam hadis-hadis sebut dan ayat Quran yang kita baca tadi apa? Pertama sekali berkenaan dengan tanggungjawab memberi nafkah ni, Allah sebut antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 233 pakaian dan makan dan pakaian itu tanggungan yang diletakkan atas ayah. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu, guru kami sebut menjadi satu kezaliman kepada seorang suami atau seorang ayah jika tidak dapat redha daripada pasangannya, dia membahagikan tugas yang bukan kerja isteri dia atau tugas mak tu. Contoh. Minta maaf tuan-tuan. 5 benda tadi apa? Pakaian, tempat tinggal, makan minum, perubatan dan pendidikan. Tanggungjawab ni adalah tanggungjawab bapa dan suami. Tiba-tiba bapa dan suami ni dia pandai-pandai. Awak bayar ni, saya bayar ni. Awak bayar tu, saya bayar ni. Itu rumah tangga orang. Tapi ada yang buat macam tu. Tanpa redha daripada isteri, itu menjadi hutang yang suami tu kena bayar balik kepada isteri tu. Tapi kalau isteri dia redha, tak apa bang. Abang SPM, saya degree. Minta maaf lah. Ni skrip-skrip yang saya duduk lapangan ni berbelah tahun tuan-tuan. Jadi ayat-ayat tu kadang-kadang saya ambil daripada orang je. Daripada klien kita, daripada orang yang kita duduk handle case tu. Jadi benda-benda tu pun tak apalah. Jadi sebab contoh aja. Tapi memang ada. Saya ulang tayang je perkataan itu. Suami dia kata okey. Awak bayar bil ni, dia bayar bil ni. Awak bayar ni, saya bayar. Ada orang dia membahagikan tugas itu. Tapi membahagikan tugas itu dengan redha isteri. Isteri redha. Baik cadangan isteri ataupun isteri redha dengan cadangan suami itu rezeki tuan-tuan. Itu rezeki suami. Itu rezeki dia. Sebab dapat isteri yang ada inisiatif nak bantu. Dia kata tak apa bang, kita sama-sama ringan beban lah duduk kat KL ni. Semua barang makin mahal ke makin murah, saya pun tak tahu nak jawab. Sebut lebih-lebih lagi tuan-tuan marah pula. Lah atas sultan. Lagi tak pasal-pasal pula kena angkut kan. Sebut secara umum je lah. Tuan-tuan jawab sendiri lah. Tuan-tuan lagi cerdik, lagi pandai. Jadi dia pun bincang dengan anak bini, dengan keluarga, dengan isteri dia. Isteri dia kata tak apalah bang, saya bantu abang, saya ringankan beban abang. Saya tahu ni tanggungjawab abang. Saya tahu ni tanggungjawab abang. Saya pun dengan kuliah pun saya tahu. Benda ni asal tanggungjawab abang. Tapi kalau tanggungjawab abang, abang buat seorang lah kali balik rumah pakai soda dalam ya. Dan tak ada apa lah. Jadi isteri tolong. Itu rezeki tuan-tuan. Rezeki. Tapi kalau isteri kata tak. Saya tak mau. Saya tak mahu tahu abang bagi izin saya kerja. Duit gaji saya. Betul? Dah tuan-tuan perempuan dah kerja. Dah kudrat perempuan. Tapi kalau perempuan ada ihsannya. Bukan wajib lah. Tak apalah bang, saya nak ringankan, saya tolong. Tak apa, saya tolong ini, saya tolong ini. Itu rezeki tuan-tuan. Tapi kalaulah isteri tu dia tak mau tolong sekalipun, dia tak berdosa apa. Sebab asasnya bukan tanggungjawab dia. Allah sebut itu tanggungjawab lelaki dan suami. Bila dia nak ringankan beban kita, Allahu Akbar, syukur banyaklah. Syukur banyak yang marah dia lebih-lebih, tengking dia lebih-lebih, kasar lebih-lebih sangat. Dah banyak dah dia ringankan beban dan tanggungjawab. Sebab asalnya tanggungjawab suami itu. Jadi hadirin dan hormati sekalian, tapi kalaulah si suami dalam konteks ini dia menyuruh yang demikian tanpa redha dari isteri dia. Kalau isteri tu cerdik, dia boleh buat hutang dalam perkahwinan, boleh tuntut dalam undang-undang ada, boleh jadi tunggakan dalam nafkah dia. Sebab bukan tanggungjawab saya bang, yang abang suruh saya apa? Mana ada hitam putih yang saya setuju pun. Nanya tuan-tuan kalau dapat orang yang cerdik macam ni. Kadang-kadang tak dapat ataupun orang cerdik tu bagi herak. Marah juga. Tapi tuan-tuan sekalian, balik lagi satulah nasihat saya sebelum kita mati ni. Sebelum kita meninggal. Kita tak tahu benda ni. Kita tak tahu. Kita tak takut benda ni jadi tuntutan ke akhirat kelak. Yang kita pun tak nak kena jawab depan Allah. Tanya elok kawan rumah. Yang buat kerja macam ni lah. Yang buat kerja macam ni lah. Yang buat duk bagi-bagi ni lah.
Yang duk bagi-bagi, yang tak bagi tak apa. Yang ayang bayar ni, saya bayar ni, awak bayar ni, saya bayar, duduk bagi-bagi tu kan. Jadi bincang Lelok tanya balik, awak redha tak sama ni, halal tak kat saya, sebab ni tanggungjawab saya asal ni. Saya sebut Al-Quran tadi. Dalilnya tuan-tuan boleh rujuk selepas ni, antaranya Al-Quran kita baca tadi tu. Jadi tiba-tiba, isteri kata tak redha. Tuan-tuan kena cari lain lah. Cari lain peluang bagi dia redha. Tak habis lagi ayat tu. Cari lain peluang bagi dia redha. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Tuan-tuan kan boleh tackle dia. Maksud dia tu tak habis ayat. Nak tahan, nak telan Elio tadi. Tuan-tuan cepat sangat. Jadi hadirin dihormati sekalian. Tapi janganlah ambil kesempatan atas seorang perempuan tu untuk kita. Yang demikian tu. Tapi kalau kita tunai tanggungjawab dengan baik, insya-Allah lah Allah akan hantar isteri yang dapat membantu dan memahami keadaan tu. Tapi poin yang saya nak sebut tadi, ramai dan sebahagian besar orang ni, dia menyalahgunakan keadaan dia sebagai suami dan ketua keluarga. Awak bayar tu, awak bayar ni. Tak ada discussion apa-apa. Tapi kalau isterinya redha, isterinya cadang, itu rezeki. Tapi kalau tidak, asasnya dalam undang-undang, dia boleh menjadi hutang dan perkahwinan, dia boleh jadi satu tunggakan. Dengan Allah, dia tak selesai sebab tu bukan tanggungjawab dia. Tiba-tiba dia nak kena buat sebagai hutang yang kita takut ke akhirat nanti dia tuntut balik. Wa na'udzubillah. Dalilnya yang kita baca tadi tu. Hadirin yang dihormati sekalian. Dalam hadis yang berkaitan dengan ni, tuan-tuan boleh semak dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kedudukan hadis nombor 994. Siapa yang nak rujuk? Hadis tu panjang, tapi dalam masa yang pendek ni saya baca terus terjemahan maknanya. Kata baginda Nabi SAW, sebaik-baik dinar, afdalu dinaru yunfiquhu. Sebaik-baik ringgit lah kita kata. Hari dinar tu mata wang currency ketika itu dan di tempat itu. Kita hari ni ringgit Malaysia. Jadi duit ringgit tu, kata Nabi SAW, seafdal-afdalnya, pemberian itu dibagi kepada siapa? First kali adalah dinar itu dinafkahkan seseorang tu, kata Nabi SAW, ala ayalihi wa dinarun liyunfiqu ar-rajulu ala dabatihi. Pertama sekali susunan nafkah itu, paling afdal duit yang kita ada itu, pertama sekali susunannya adalah untuk keluarga. Kata Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Duit ringgit kita ada, belanja yang paling utama, paling bagus untuk keluarga. Keluarga ni akan diurai siapa nanti keluarga. Antara mak ayah dengan isteri, mana lebih priority. Itu juga lagi kita tengok kalau ada masa. Jadi duit ringgit ni kata Nabi SAW, afdalnya paling utama duit kita dah ada, dah kerja penat-penat tu, dapat duit tu. Duit tu nak perhabiskan apa? Keluarga. Memang penat lelah ni untuk apa? Kemudian kata Nabi SAW, untuk tunggangan kamu. Tunggangan. Kenderaan kita. Tapi nombor satu dengan keluarga. Ini dah bertukar spoiler, rim nombor 18, apa semua. Anak bini, bawang pun tak cukup ni. Itu tak betul. Keluarga tu, keluarga. Ada lebihnya, barulah pada tunggangan kamu. Tunggangan. Tunggangan yang selesa ni memang Nabi suruh. Rumah yang selesa tu memang Nabi suruh untuk keluarga. Dan jika ada lebih lagi, kata Nabi SAW, maka ia dinafkahkan kepada orang yang berjuang pada jalan Allah. Masjid, orang berjuang pada jalan Allah, nak menegakkan Islam. Mana orang yang nak mempertahankan Islam, nak menegakkan Islam. Ma'tafiz, sekolah agama, orang yang berjuangkan agama. Itu kedudukan duit kita. Prioriti kita nak keluar ke mana ni. Gak duit yang berkepuk-kepuk tu, susunan dia macam mana? Untuk keluarga dulu, selesai. Tempat tinggal isteri anak kita, makan minum anak isteri kita, pakaian anak isteri kita, pendidikan mereka, perubatan mereka, include di situ insurans lah. Kalau hari ni dia kata apa? Dalam keadaan perubatan ni dia kata bukan sakit setiap hari, bukan sakit setiap bulan, kita pun tak minta benda tu. Maka sebahagian keputusan mahkamah mengambil kira caruman takaful tu. Takaful ke insurans? Takaful lah. Saya tanya sikit lah orang bangunan takaful ni. Terpulang lah takaful pun lah. Tapi kita kempen takaful Malaysia. Kena sebut takaful. Sebut ni tuan-tuan marah, baling mic kat saya pula lagi. Jadi susunan tu menanggung perubatan itu. Jadi kerana dia termasuk kemudian kenderaan dan kemudian orang berjuang pada jalan Allah. Duit kita jangan dibazirkan pada benda-benda lain. Tiga ni ada keutamaan yang memang Nabi SAW sebut. Benda itu benda yang terbaik. Kata Nabi SAW lagi, dalam hal ini, berapa banyak pula nak bagi kepada isteri dan anak itu? Berapa amount dia? Kiraan dia nak kira macam mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW kepada apa? Nabi SAW sebut, khuzi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf.
ambillah daripada harta Abu Sufyan itu, seorang sahabat Nabi, Nabi SAW kata kepada isterinya, kau ambillah daripada duit Abu Sufyan tu, dinar dia, yang cukup untuk engkau dan isi, anak kau. Yang cukup. Yakfi. Yang cukup. Maknanya nak makan minum, tempat tinggal apa semua ni cukup. Untuk perbelanjaan itu, untuk makan minum lepas, pakai itu lepas. Yang cukup. Maka cukup inilah, mengambil kira hadis ini, maka perbandingan dia bukan apple dengan durian. Maksudnya apa? Kita ada kawan kita ni menteri, contoh. Isteri menteri dengan isteri kita berkawan. Kita marahin. Bukan kita lah, saya lah. Dia duduk berkawan dengan isteri orang besar ni, so nafkah dia boleh sama tak? Tak sama. Dalil Quran dan dalil hadis. Al-Quran yang tuan-tuan buat poster, tadi poster yang Abang Zamri bagi tu, itu antara dalil menunjukkan bahawa Al-Quran tu menunjukkan bahawa nafkah tu dibagi atas kadar yang kau mampu. Kadar yang kau mampu tu, kalau naik di mahkamah lah, ni cerita mahkamah, dibuktikan dengan gaji lelaki tu, dibuktikan dengan kehidupan dia. Kan? Tuan-tuan, rokok tu antara benda yang memang bahan yang tuan-tuan nak kena teruk je kalau suami yang tak tanggungjawab dan bapa yang tak tanggungjawab. Tapi rokok ni sehari 20 apa? Bukan 20 kotak lah. 20 batang dia boleh berhabis sehari. Tapi bab nafkah, dia duk berkira, yang ni memang cari penyakit. Kadang-kadang isteri dia boleh buktikan. Suami dia minat dengan motor dan kereta, ride sana, ride sini. Motor besar ni bertukar setiap tahun. Nak bulan tu tak logik ingat. Tapi keluar model baru tukar. Sebab dia nak convoy sana, nak convoy sini. So benda ni ada cerita, memang cerita betul. Tapi anak nafkah tak cukup. So benda ni ada apa kah? Tak ada lah. Ingat panggil tadi. Jadi cukup tu arti kata susunan yang Nabi SAW sebutin, keluarga, kenderaan dan fisabilillah. Orang berjuang berjalan. Jadi cukup ni bukan kita bandingkan dengan orang lain. Cukup tu dengan atas kadar relevannya seseorang ayah ataupun suami tu. Walaupun rumah sebelah-sebelah, kita duduk rumah teres, tak boleh nak banding juga. Walaupun rumah kita sebelah-sebelah, tapi kemampuan bapa dan suami tu tak sama. Asasnya, evidence dan proofnya, pembuktiannya, yang penting ayah dan suami ni dah ada kesungguhan dia nak bagi. Tempat tinggal yang munasabah dia tinggal. Di kawasan Kuala Lumpur ni, rumah macam ni, kerana kemampuan gaji dia. Cukup. Dia kata, saya hanya mampu rumah flat. Minta maaf. Itu je dia boleh. Tapi kalau dia duduk di Baling Sik, mungkin rumah tanah. Sebab keadaan ekonomi tempat sana. Nak sebutnya itu. Jadi dalam keadaan dia kata, saya hanya mampu sediakan rumah. Ini je. Tak boleh nak rumah banglo, tak boleh nak rumah sebiji-sebiji. Dia hanya boleh rumah teres atau rumah flat. Kerana pendapatannya dan kerana kemampuan itu je. Tak salah. Kan itu yang dia mampu. Maka dalam keadaan ini, Allah sebut dan Nabi SAW sebut atas kemampuan suami dan ayah tadi itu dalam memberi nafkah. Kemampuan itu diukur atas kemampuan yang ada dan atas rezeki yang Allah bagi pada dia. Itulah kadar yang munasabah untuk dia tanggung suami, isteri dan anak dia. Dan lahai tuan-tuan dalam surah Sabah. Tak siap saya 39. Tapi surah Sabah. Tuan-tuan boleh double check dan kalau salah betulkan saya. Allah sebut apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kau belanjakan, apa yang kau infakkan, apa yang kau nafkahkan itu, Allah berjanji Allah akan balas balik. Yang berjanji itu siapa? Allah. Allah akan balas balik. Takkan bankrupt, takkan muflisnya dalam bab menanggung nafkah kepada keluarga ini. Maka hadirin dihormati, yang terakhir saya tengok 145 Yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kedudukan hadis nombor 6763. Dalam Sahih Muslim, kedudukan hadis nombor 997. Saya sebut, saya siap untuk tuan-tuan mudah buat rujukan. Hadis itu panjang. Tapi saya nak sebutkan apa? Nabi SAW, dalam hadis yang saya sebutkan nombor yang tadi, tuan-tuan boleh semak. Kata Nabi SAW, abda'a binafsika. Mulakan nafkah ni, kalau kita ada duit ni, dalam bab tadi tu, keutamaan keluarga. Tapi dengan keadaan duit kita ni, selesaikan diri kita, apa yang berkaitan dengan diri kita, makan minum diri kita, pakaian diri kita, tempat tinggal diri kita. Kemudian kata Nabi SAW, bila sahabat ni bertanya, dah untuk engkau ni dah ada reserve untuk kau, kemudian untuk kemudian Nabi SAW sebut untuk keluarga engkau. Keluarga engkau. Dan keluarga ini dimaksudkan adalah, bila disebutkan demikian itu adalah isteri dan anak. Bila di sini bertembung antara mak dan ayah, antara mak dan ayah dan suami, isteri atau anak, maka antaranya disebut dalam kitab Nail Awsar jilid ke-6 muka surat 381. Bila bertembung antara dua tu, keutamaan prioriti adalah kepada isteri dan kepada anak.
Kerana berdasarkan hadis tadi Nabi SAW kata, selesaikan diri kau, makan minum diri kau, pakaian diri kau. Lebihnya untuk isteri kau dan anak kau. Ahli merujuk kepada isteri dan anak kau. Kerana itu tanggungan kau. Mak ayah ni dia dalam keadaan yang luas. Kalau dia tak ada kemampuan, maka ketika itu anak lelaki yang menanggung ibu dan ayahnya. Dan pecahan tanggungjawab itu kepada adik-beradik yang lelaki yang ada. Jadi inilah antara yang disebutkan poin di antara keutamaan itu. Dan jika ada lebihan daripada yang demikian tu, dah untuk kita pun dah selesai, untuk anak keluarga kita pun dah selesai, maka kata Nabi SAW, baki daripada demikian tu kepada saudara kaum kerabat kamu. Saudara dimasukkan mana adik-adik kita yang susah-susah tu. Keluarga kita, ada abang kita, kakak kita, adik kita, yang mungkin keadaan keuangan dia yang agak terhad dan tak ada kemampuan yang agak terhad. Dalam hal ni tuan-tuan, kita kena common sense tu tinggi lah. Kita tahu abang, kakak, adik kita mungkin keuangan dia macam mana. Tuan-tuan lagi kenal keluarga kita masing-masing. Jadi ingatkanlah anak kita, baik pasangan kita, baik diri kita. Kadang-kadang benda yang kita nak share dalam grup family, WhatsApp kan, ramai ada grup WhatsApp, baik keluarga, Facebooknya, grup-grup keluarga ni. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak rasa apa-apa. Tapi mungkin walaupun abang, kakak, adik kita ataupun anak saudara kita, benda tu benda yang dia duk teringin atau tak. Kita share makan kat sini minggu ni. Kita share berjalan kat sini minggu ni. Kita share gambar, kita pergi beli sekian ni kat anak kita. Sepupu dia pun tengok. Lauk ni, nasi ni, tempat ni, peranginan ni, pakaian ni, kasut ni, baju ni. Asalnya kita nak share sama-sama anak-anak kita je. Sepupu, Allah SWT, adik-adik kita. Tapi dalam tu juga ada anak saudara yang mungkin kecil-kecil lagi yang dia pun ada keinginan tu. Tapi dia tak tahu kemampuan mak ayah dia. Maka benda tu dalam keadaan ni ada benda yang kita boleh kongsi untuk mendatangkan semangat mereka dalam kehidupan mereka. Tapi kalau rasa benda tu akhirnya akan menjadikan ibu dan ayah kepada budak-budak yang rasa teringin nak benda tu tak mampu nak tunaikan, maka tak perlulah. Kebijaksanaan tu ada pada diri kita lah. Tak semua benda yang kita nak perlu dikongsikan walaupun dalam keluarga kita kerana kemampuan tu tak sama. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia pandang ringan je benda ni. Dia cerita dia makan ni, durian ni macam ni, dia makan ni kat sini. Ingat semua orang boleh beli durian kan tuan-tuan? Bukan cerita durian, beras esok pun tentu boleh ada lagi. Walaupun tu keluarga kita. Kita lagi kenal. Kita cerita kita pergi berjalan minggu ni, peranginan kat sini, tidur kat sini 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam, harga murah aja. 800 tu dia kata murah. Ada orang 800 duduk tunggu nak tukar tayar, tak lepas-lepas lagi dah nampak dawai dah ni. Tak benda ni tuan-tuan, benda ni kadang-kadang common sense lah. Walaupun tu keluarga kita. Alah abang aku je pun, adik-adikku je pun takkan mereka nak terasa. Kadang-kadang mereka tak terasa. Tapi mereka ada anak-anak mungkin grup keluarga yang teringin juga benda tu. Kebijaksanaan. Dalam bab ni, satu sudut lagi kerana saya nak sebut tadi kemampuan itu. Hadirin yang dihormati sekalian, kalau ada keluarga kita yang susah ni, keutamaan tu lebih besar lagi kita bagi kepada mereka ni untuk keperluan mereka. Susunan tadi, kita dah selesai diri kita, keluarga kita, dalam konteks ni kata Nabi SAW, saudara yang terdekat juga adalah menjadi keutamaan untuk kita bantu. Kalau kata dari segi kesusahan yang ada di sekitar kita. Saya cukup sekali dulu, dah terlebih 5 minit, saya minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang baik. Kurnialah kepada kami kepandaian untuk kami mengetahui ilmu-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.